Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di rumah? Sekali lagi anda sedang menonton Padu Podcast. Kali ini bersama saya Datuk Aflin Syauqi. Saya hari ini ada seorang tetamu yang sangat hebat lah. Orang ni jarang orang nampak sebenarnya. Tapi kalau tak ada dia susah. Susah kita sebenarnya. Dan saya berkenalan dengan dia apabila saya mengarahkan filem Harimau Melaya hari itu. Dan saya panggil ini orang kuat bola sepak Malaysia. Mungkin anda tak kenal dia, tapi beliau adalah mantan pengurus Malaysia, pengurus Harimau Melaya, iaitu Datuk Wira Kamarul Arifin. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Selamat. Terima kasih Tok. Jemput dia kita. Teruja saya Tok. Teruja lah. Saya yang teruja dapat jumpa Tok hari ni. Okay. Tok, orang tak kenal sangat Atuk ni. Yelah, sikit-sikit dia macam pernah lihat. Tapi Atuk ni, kalau tak ada Atuk, kenapa pemain bola semua cakap kalau Atuk tak ada ni, dia orang semua susah? Saya kena reserve komen saya. Saya tak boleh nak... Janganlah nak malu-malu sangat. Nak masuk bakul langkah sendiri lah. Itu bukan prinsip saya dalam berbola sepak lah. Saya mencuburi bola sepak kerana jiwa. Kerana mungkin keikhlasan saya. Betul. Untuk sama-sama membuat Harimau Melaya itu sentiasa di hati peminat dan dipandang. Tapi satu benda yang Datuk juga buat adalah memberi ketenangan dan keselesaan juga bagi pemain-pemain, sentiasa menjaga pemain. Yang itu saya dengar kekuatan menjaga pemain ni. Macam mana Datuk menjaga? Apa maksudnya menjaga pemain ni? Saya bersama skuad kebangsaan bermula sebagai pengurus pasukan bawah 19 Malaysia. Dan kami layak ke Piala Asia. Selepas tu saya dinaikkan sebagai penolong pengurus pasukan utama pasukan Harimau Melaya. Selepas kedatangan Ki Panggung pun masih sebagai penolong pengurus. Cuma apabila untuk menghadapi kempen Piala Asia dan kelayakan Piala Dunia, saya diangkat sebagai pengurus pasukan Harimau Melaya. Soal saya bonding bersama player, suasana saya bersama player, sebab saya menganggap itu adalah tanggungjawab saya. Saya tak menganggap itu adalah jawatan untuk saya mengejar glamour atau apa-apa. Saya adalah tanggungjawab saya dan saya memikul amanah tu untuk kejayaan skuad Harimau Melaya. Tapi team manager Harimau Melaya, orang tak akan, kalau ialah selalunya manager ni kerja dia manage ni, tapi sampai mengambil tahu, mengambil kisah ni, saya rasa ni above and beyond ni kan, dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pengurus. Dan saya rasa ianya dibalas dengan hormat, dan juga pemain-pemain memberi sokongan ataupun memberi 100% untuk Datuk Kamarul juga. Okey, oleh kerana itu mungkin budaya yang saya cuba terapkan dalam pasukan kebangsaan tidak berlaku dalam sebelum ini. Tapi ini adalah normal practice yang berlaku kepada pasukan di luar. Baik. Tak kira di peringkat kelab ataupun di peringkat skuad kebangsaan. Ini mungkin cara saya di Malaysia mungkin agak ala-ala Jurgen Klopp jugalah. Jurgen Klopp. Saya sensitif sikit lah Jurgen Klopp. Sebab kita Klopp berbeza Arteta kan. Arteta Arsenal lah. Okey, saya nak memberitahu sedikit tentang latar belakang Datuk Kamarul. Pasal Datuk pernah cerita kat saya tentang bermulanya dari mana Datuk Kamarul. Pasal orang dah cakap, kalau dia ni nak masuk, nak jadi coach, nak jadi team manager, nak jadi apa, dia mesti main bola. Tok main bola ke dulu? Saya tak pernah main bola. Kan? Saya main bola di peringkat sekolah, main-main suka-suka. Tapi masa saya bersekolah lagi, masa saya di asrama lagi, saya dah start keluar-keluar curi ni untuk tengok bola. Ya. Dan keluar-keluar curi, tengok bola Pahang masa tu. Dan masa tu, masa zaman saya bersekolah, sekitar tahun 80-an, Pahang ni hebat lah. Hebat. Ya, Zainal Abidin semua. Zainal Abidin, Fandi Ahmad.
Piapong, Ya, Witun, Piapong. semua tu. Jadi Power. saya lepas saya habis SPM, saya jual air di stadium. Ya, itu yang saya dengar. Saya jual air di stadium. Jual air apa? Jual air balang. Air balang Air balang untuk orang kata Team manager Malaysia tau dulu jual air balang dekat stadium kat Pahang. tahun 91 92 tu masa saya jual air. Ya. Lepas itu saya follow Pahang ni ke mana-mana sahaja. Ke Singapura. Masa tu bila lawan Singapura ni kira satu pasukan yang hebat lah. Yalah. Dan kalau lawan mana-mana dalam Malaysia saya pergi. Orang kata daripada Perlis sampai ke Sabah saya follow Pahang. Sehinggalah rezeki saya muncul pada tahun 2013. Saya dilantik sebagai pengurus pasukan bola sepak Pantai Pahang untuk Sukma. Dan saya diberi Sukma tanggungjawab. ni bawah 21 ke 23? Ada. Dia bawah 23. bawah 23. Bawah 23. Lepas tu mungkin rezeki saya masa tu saya dilantik sebagai pengurus pasukan bola sepak Pantai Pahang 45 hari sebelum kejohanan. Dan saya mengambil satu pendekatan yang orang kata gila masa tu. Saya mengambil seorang coach daripada Brazil. Oi, Saya mengikat kontak dia, Julius Caesar. Dia penjaga gol kebangsaan Brazil untuk bola sepak pantai. 35 hari je saya ikat kontrak dia. Jadi 35 hari saya kontrak dia, saya belikan tiket kapal terbang dia, dia datang, kita berkampung di Cerating. macam mana boleh berkenalan dengan Julius Okey, Caesar Julius ni? Caesar ni masa tu saya mempunyai hubungan yang agak baik dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Penolong Sehagong masa tu orang Pahang dan dia cuba membantu saya. Saya ni dianggap adik-adik lah diorang. So, diorang banyak membantu saya dan diorang training 35 hari di Cerating. Alhamdulillah, buat pertama kalinya Pahang champion pingat emas bola sepak pantai mengalahkan Terengganu 6-0 di final. Wow. Okey, Tok, macam mana daripada jual air tiba-tiba boleh jadi part of pengurusan, macam mana transisi tu? Macam mana daripada Saya zaman sekolah lagi nakal. Malas belajar ni macam-macam. Lepas habis SPM, orang tua saya, abah saya nak hantar saya belajar pun saya tak nak. Saya lari, saya start duduk rumah bujang dengan kawan-kawan. Nakal di Kuantan, bandar kecil. Kita nakal. Lepas tu hari-hari tengok Pahang. Jadi memang impian saya satu hari aku akan berada di bangku simpanan tu. Walaupun bukan sebagai saya hari-hari tengok bola. Pahang training. Kalau Mike Brown tu saya ingat analisis taktikal dia umur saya 18-19 ni saya dah tengok. Jadi saya memasak impian satu hari aku akan duduk di bangku simpanan. Semua ni muncul selepas kerajaan Pakatan Harapan Merintah tahun 2019. Saya diangkat sebagai pengurus pasukan bola sepak PDRM untuk menyelesaikan segala masalah yang orang kata membelenggu masa tu. Oh ya. Pakatan Harapan 1. Masa ni yalah, keadaan bola sepak Malaysia ni tak banyak berubah kecuali kebangkitan JDT apabila TNJ ialah menjadikan pasukan dia sangat gah, ya. Maknanya daripada dulu pun dah ada problem bayar gaji, daripada tim-tim lain semua ada masalah, ya. Apa masalah sebenarnya tentang ada tak cukup sokongan ke apa yang dia selagi contoh saya mengambil alih pasukan PDRM dengan hutang sekitar 2.7 juta. 2.7 juta. Saya diberi mandat untuk membina pasukan itu kembali, menyelesaikan hutang dan mengharungi satu musim baru. Saya tak boleh nak menyalahkan rejim-rejim lama yang manage pasukan tu. Sebenarnya kebergantungan pasukan bola sepak di Malaysia kepada kerajaan masih lagi ditagih. Kita tak boleh nak mengharapkan kalau dia memegang satu pasukan bola sepak dengan impian dia, dengan dia punya dalam kepala otak dia nak menjana pendapatan dengan jual jersey, jual tiket, jual mineral water untuk pasukan ni. Orang kata siap lah 5-6 bulan dah tak bayar gaji. Dia sebenarnya
pasukan itu sendiri kena berubah. Contohnya apa yang Malaysia Football League sedang lakukan sekarang. Ini kita ke arah untuk berubah. Seperti kita dalam era bola sepak moden, broadcast akan menjana pendapatan yang paling tinggi. Dan kita pun liga kita kena berubah. Sekarang apa yang dia buat oleh bekas CEO Datuk Stewart Ramalingam, saya rasa dalam proses untuk merubah liga itu sendiri. Bila dah ada start main petang, hari Sabtu dah start main petang, hari Ahad pun ada. Ini kalau semua nak main pukul 9 malam, siapa nak beli? Siapa nak beli? Bila tiada pendapatan dia broadcast yang menjana beratus-ratus juta ni, pasukan bola takkan ke mana? Kalau semua nak main lepas isyak pukul 9, mati macam tu je. Betul. Dan sampai bila kebergantungan kerajaan ni? 20 juta, 30 juta untuk satu musim. Take it. Paling tinggi RM15-20. Itu pun akan berbunyi. Bunyi juga. Berbunyi. Yeah. So jadi saya, pasukan itu kena berubah. Kena cari orang yang lebih cerdik, orang muda. Sudah-sudahlah orang tua ni. Kan, kita tak nak tengok lepas ni, lepas Perlis dah habis. Kelantan asal dah habis. Sarawak dah habis. Melaka dah habis. Jadi sekarang ada 11 tim dalam Liga Bola Sepak Malaysia. Jadi kena menyemarakkan balik, kena ubah. Yalah. Kena berubah. Baru-baru ni dah ada macam apa yang Datuk cakap, ada coverage yang lebih komprehensif saya rasanya. Kerana Astro dah mula ambil peranan dan nampak, bila kita tengok di TV nampak profesional sikit. Nampaklah gambaran player, gambaran semua grafik dia dah menarik, dah nampaklah elok sikit daripada dulu je. Dia bila Astro mengambil alih daripada sebelum-sebelum ni. Sebelum ni kalau nak tu ada ATM kadang-kadang. TM. Lepas tu letak di YouTube. Ya. Itu benda-benda itu ketinggalan zaman dah. Bila Astro ambil, dia dah merubah keadaan broadcast tu. Betul. Dan di situ dah menjana pendapatan untuk Malaysia Football League. Bila Malaysia Football League dapat menjana pendapatan, rakan kongsi pemegang taruh akan mendapat bahagian yang agak besar. Right. Jadi ini baru kita nampak bola itu dijual kepada orang Malaysia. Ke Astro Arena. Cuba satu masa nanti kalau dah orang kata penyiar-penyiar besar. Contohnya apa, Super Sport, beli apa-apa semua ni, bila yalah, mungkin orang tak tengok lah. Tapi macam mana Turki juga orang tak tengok pun. Tapi kita kena berubah lah. Janganlah nak tengok lepas isyak pukul 9 malam baru nak main bola. Azan berhenti. Kan saya menghormati itu semua. Tapi di Arab, saya berada di beberapa negara Arab sebelum ni, azan tu tak main je. Tak ada nak berhenti pun. So, kalau macam tu, perubahan yang berlaku sekarang menampakkan lebih profesional, betul tak? Bila dia dah keluar TV. So, adakah ianya akan membuka pintu bagi sponsor-sponsor untuk jadi excited nak masuk? Sekarang ni saya akui sponsor sedang datang. Sedang mencari. Kan? Tapi bila sponsor datang, mesti sponsor juga mengharapkan keuntungan. Betul. Kalau kita tak boleh nak menyalahkan penyokong dalam soal ni. Soal dia nak beli jersey original ke, tiket murah ke. Kalau kualiti yang kita persembahkan kepada penyokong kita rendah. Betul. Kan? Orang nak beli barang kita, tapi kalau barang kita kualiti rendah, betul. Kita kualiti rendah, macam mana kita nak tu dengan stadium. Orang tak kisah beli burger RM3 tu, orang tak kisah. Tapi apa yang dia persembahkan dalam padang tu. Kalau masih lagi sana gaji 7 bulan, sini 6 bulan, yang ni senyap-senyap gaji tak bayar. Macam apa yang berlaku di MLS, saya nampak bila satu perubahan besar berlaku, dulu orang tak peduli pun MLS ni. Tapi bila seorang-seorang dia tarik pemain-pemain yang Eropah yang antarabangsa, dan last sekali lah apabila David Beckham dapat membawa Messi ke MLS, terus meletup liga tu. Sampai Apple sekarang ni rights kat Apple TV kan, kita boleh tengok MLS Miami.
Tapi in general dia menjadi lebih besar. Adakah kita juga menunggu benda yang sama? Adakah kita menunggu pemain-pemain yang lebih hebat datang ke sini sebelum kita akan meletup lagi liga kita ke macam mana? Saya tak bersetuju jika orang bandingkan dengan MLS tu. Terlampau jauh. Terlampau jauh. Itu orangnya langit dengan bumi. Pergi dekat dah. Ya. Pergi ke Liga India dah. Liga India. Okey. Liga India. Kerala sekarang sedang memancing Balotelli. Ya ke? Wow. Kerala. Wow. Kerala sedang memancing Balotelli. Okey, saya bersetuju dengan untuk mengambil bintang-bintang ni. Macam contohnya apa yang diambil oleh JDT sekarang. JDT baru ni. Real Madrid. Tapi itu bagus untuk JDT. Tapi untuk tim lain kan. Kenapa tak kembali kepada zaman asal dulu? Masa kita contohnya Selangor. Kurniawan Dwi Julianto. Betul, siapa lagi yang macam negro sikit tu. Penuh stadium. Perak ambil Myanmar je, Auning ke apa semua tu. Dan kita tak sampai tahap lagi. Dengan pemain sekarang pun dah tak berbayar 7-8 bulan. Kalau nak ambil Balotelli Pitam dia orang kot. Pitam. Jadi buat masa ni kita perlu memperkuatkan liga itu sendiri. Bila kuatlah liga, kuatlah pasukan kebangsaan tu. Sebab pasukan kebangsaan sekarang 99% semua seorang je yang bermain di luar. Ni dah masuk 2 dah. Dion Kuz dan Hendrik. Kalau tak salah saya, Hendrik. Saya sedang bermain di Liga Vietnam sekarang. 90% bermain di liga tempatan. Kalau liga kita tak kuat, macam mana kita nak menguatkan pasukan kebangsaan tu? Tak guna kita nak ambil jurulatih. Kalau lepas ni nak ambil, selepas Kim Panggun ni nak ambil jurulatih yang mahal, tapi kalau asas tu tak kuat, kita jangan cerita tentang development. Kecuali JDT, yang lain tu kacau bilau. Tapi Tok, JDT ni bila kita tengok, saya sangat kagum lah development JDT. Dan tengok betapa seriusnya TMJ menaikkan bola sepak JDT ni. Stadium dia lengkap, dia main, dia cari pemain, stadium, pitch dia terbaik, antara yang terbaik. Semua dia bagi yang terbaik. Dan bila kita tengok macam lawan tim-tim lain 6-0, 5-1, tinggi, skor dia jauh. And then bila saya tengok contohnya FA Cup final dengan Selangor tu, gol-gol dia berkualiti, bukan gol macam terkena masuk. Dia memang player dia skillful. Memang skillful. Memang macam mana kau nak pegang benda tu. So memang rasanya yang lain-lain tu tengok je ke? Bukan tengok, semua ni bergantung kepada bajet. Ya, betul. Bergantung bajet. Contohnya untuk training lah. Saya mengikuti JDT punya perkembangan. Contohnya nak mula training. Nak mula training untuk set up apa yang training tu secara profesional. Ada layar putih, buat ini. Dah masuk padang tu semua dah ready. Semalam saya ada tengok satu pasukan Liga Super. Whiteboard tu tepi padang. Buat tunjuk ni. Kata kita nak kuatkan barisan serangan kita. Ini liga sekolah rendah boleh lah. Okay. Kemampuan kita tu, pasukan tu kena sendirilah. Contoh, saya bersama jurulatih yang pasukan negara dia 10 kali gagal ke Piala Dunia. Korea Selatan. Cara bekerja terlampau tinggi. Teknologi moden digunakan untuk jauh sangat. Jauh ke kita. Untuk kita beli sistem tu pun saya percaya dalam Malaysia ni cuma kelab JDT je yang mampu untuk beli sistem. Orang kata nak analisa permainan ke apa-apa semua sistem-sistem yang ada yang kena bayar bulan, ada yang kena bayar tahun. Yang terkini tu kita tak didekatkan lagi. National team ada? National team alhamdulillah semasa Kim Panggun selama 2 tahun
Semua standard Korea Selatan. Wow. Standard Korea Selatan. Wow. Dan saya rasa kelab di Malaysia cuma JDT je. Kalau yang lain gaji pun tak payah nak beli sistem tu. Ya, betul. Tak payah nak fikirkan lah kan. Ni Tok berada di dalam pasukan Harimau Melaya dalam era Kim Panggun. Sebelum tu Tan Jeng Ho sekejap. Tanya kejap Tapi Tok nampak kebangkitan yang dibawa oleh Kim Panggun yang menaikkan posisi Malaysia daripada 150 lebih ke 120 lebih tu dalam time Tok. Betul tak? Ya. Jadi Atuk nampak apa yang berlaku pada tim yang tiba-tiba macam mana tim kita tiba-tiba jadi best macam ni. Dan saya sebagai penyokong yang antara dulunya ada game ke tapi kalau ada Liverpool saya tengok Liverpool lah, saya tak tengok Malaysia. Tapi bila time dah naik ni kita buat macam pelik. Macam mana tiba-tiba budak-budak kita jadi bagus lah. So saya nak dengar cerita ni daripada Tok sendiri yang nampak depan mata ni. Okey. Saya hari pertama Kim Panggun sampai ke Malaysia, saya mengambil dia di pintu kapal terbang bersama barisan kejurulatihan dia. Masa tu dalam tempoh sampai ke Malaysia masih lagi kena kuarantin. Tapi masa tu saya kuarantin saya rasa 7 hari ke 5 hari macam tu lah. Lepas tu kami mula bekerja jauh. Dia punya pendekatan tu terlampau detail. Saya tak nak ulas yang lain-lain yang macam saya cerita tadi tentang teknologi dalam bola sepak moden yang digunakan dengan software tu saya tak nak cerita itu mungkin orang kata terlampau jauh. Okay? Contohnya hari perlawanan lah. Telitinya dia soal makan apa-apa semua ni kita usah kira lah itu akan sampai panggil saya 2 hari sebelum game untuk lawan Bangladesh contohnya. Dato' Kamaro ball picker berapa orang? How many? Saya kata 14. Okay. For this match we attack ball picker, bola keluar kena release bola cepat pagi. Masa bertahan slowkan. Itu satu contoh. Ball picker pun dia tu. Jadi untuk daripada perjalanan daripada hotel ke stadium pun sangat-sangat teliti. Sampai di stadium dalam 7.10 tu okey semayang. Team meeting 7.25, habis team meeting ready warm up. Sangat-sangat teliti. Bukan saya kata coach tempatan tak boleh buat, tapi dia mempertaruhkan jiwa dia 100%. Dan player akan jadi bersemangat. Beza, sangat berbeza. Seperti sebelum ni, sangat-sangat berbeza. Saya pernah sendiri duduk dengan tim yang lain. Saya pernah duduk dengan Brad Melanie, bawah 19. Australia bekerja dan kita layak juga ke Piala Asia. Kan? Tapi Kim Panggun adalah yang terbaik yang saya pernah saksikan dalam pembentukan skuad kebangsaan, dan saya berharap selepas ini skuad kebangsaan akan mempertaruhkan lebih baik daripada Kim Panggun. Kita dengan Kim Panggun mungkin dah capai ke tahap ni. Kalau selepas ni, kalau kita berundur ke belakang, adalah satu yang merugikan untuk bola sepak Malaysia. Itu pandangan saya, ikhlas daripada saya. Kenapa Kim Panggun tak sambung kat Malaysia? Tok, kita minum kopi kat luar, kita minum teh tarik, nanti kita cerita, Tok. I reserve my comment, Tok. Saya rasa sedih Saya lah. tak sangka. Saya tak sangka. Saya keluar dalam TV3 hari dia letak jawatan. Pasal mula kan dia cakap Ya. dia nak teruskan. Dia memula beritahu saya dia nak teruskan apa semua. Saya letak jawatan dulu lepas Piala Asia. Tok pun letak jawatan juga. Saya letak jawatan dulu lepas Piala Asia. Kerana saya nak beri tumpuan kepada perniagaan saya dan saya untuk bersama anak saya. Bertahun saya bila saya di luar negeri, anak saya yang mula-mula Lisa lahir. Saya tengah kempen Piala Dunia di Dubai. Yalah. Faham. Carl hari ni dia lahir, besok saya dah ke Taiwan. Jadi biar saya mungkin ada orang lain yang lebih mampu dan layak daripada saya. Come back.
Comeback yang dengar tu. Mungkin dengan siapa tak tahu. So jadi hari you dengar cerita you kata you terkejut. Saya dihubungi oleh beliau 3 hari sebelum tu. Oh, sebelum dia mentajamkan. Dia menghubungi saya 3 hari sebelum tu. Dia kata dia nak berjumpa saya secara peribadi, dan saya dah agak, dan saya dah mendengar beberapa versi cerita, tapi saya sangat-sangat menghormati dia. Saya tak keluarkan cerita tu. Sehingga pada malam sebelum dia membuat pengumuman khas tu, saya telah memberi signal dalam media sosial saya, gambar saya selepas kita layak ke Piala Asia. Selepas 43 tahun, gambar saya berdua dengan dia, saya dah buat hitam putih. Itu antara signal saya. Dan besok, lepas dia buat pengumuman untuk peletakan jawatan, saya dihubungi oleh TV3 dan saya, orang kata malam tu luahan isi hati saya. Saya rasa Malaysia kehilangan seorang jurulatih yang sangat-sangat berwibawa, yang mempunyai hati dan perasaan untuk skor Harimau Melaya. Betul. Dan kami sebagai penyokong rasa terkilan juga. Ramai yang terkilan, yang rasa macam apa jadi yang menyebabkan sampai dia give up. Adakah ianya berkaitan, ni soalan dengan apa yang berlaku sebelum ni di Malaysia, yang kes Faizal kena asid, kes pemain bola kena samun, kena kereta kena pecah. Adakah benda-benda macam tu menyebabkan ada efek kat dia? Saya ada berjumpa dengan dia sebelum dia meninggalkan Malaysia. Saya makan tengah hari dengan dia. Ayat antara dia beritahu saya malam pada pertemuan tu, "You cry for me last night." Why? Siapa? Kim Bangun. Dia cakap "You cry for me last night. A million people see in television. Why? My wife called me from Hong Kong. Kamaru cry for you." Saya bersama beliau hampir setiap masa sepanjang dia berada di Malaysia, kami bonding together. Saya tak merasakan dia mendapat tawaran yang lebih baik hingga dia meninggalkan Malaysia. Selanjutnya saya, pada pandangan saya, lebih kepada dia mungkin agak kecewa. Okey. Itu saja saya nak cakap. Yalah. Tapi maknanya, saya tak akan bercerita, Datuk. You know me. Saya tak akan bercerita lebih lanjut. Saya tak akan bercerita tempat yang saya pernah bernaung, tempat saya pernah bernafas. Tak, kerja saya korek je. Saya memang korek. Memang try. Tapi apa yang Datuk cakap saya faham. Maknanya saya pun, ni mungkin orang di luar nak bertanya, adakah ianya berkaitan juga dengan keselamatan ke? Adakah dia rasa kenapa bola Malaysia ni dah jadi macam ni sampai tapi banyak macam negara pun ada juga masalah-masalah dia sendiri, betul tak? Tapi pelik, bendanya pelik. Dan dia pergi ke satu kelab Ulsan tu, tak tahulah boleh dapat gaji dia macam national teamnya coach ke, rasanya Lebih kurang. Mungkin lebih kurang. Tapi mungkin kebebasan dia untuk membina tim lebih. Saya tak menjurus kepada sudut keselamatan, sebab saya tak mahu bila saya cakap sepatah, persepsi orang akan jadi 20-30 patah. Jadi mungkin ada sedikit daripada body language dia, saya tengok mungkin dia risau keselamatan dia. Dan dia seperti orang kena maklum. Kenapa bola sepak kita sampai macam ni sekali? Sampai boleh orang terfikir pasal keselamatan pemain bola sepak. Datuk ni nak bertanya pasal Faizal Halim lah. Saya tanya pasal bukan Faizal Halim je. Faizal Halim lah satu. Kerana ramai orang buat spekulasi. Ini yang saya nak cakap ni. Orang spekulasi apa? Faizal Halim ni
apa pasal dia sampai kena asid? Pasal asid ni adalah satu crime yang bermotifkan dia benci ataupun apa, ataupun nak tunjuk, nak show him a lesson ke apa. So ada orang di luar siap bincang, adakah ini kerana buki ke, ada main buki ke, ada apa. So apa keadaannya di Malaysia ni yang bola sepak ni sampai betul-betul orang target pemain bola sepak sampai macam ni sekali? Okey. Saya mengenali Faizal Halim secara peribadi. Saya mengenali keluarga dia. Saya mengenali kedua orang tua dia, kedua orang dia, dan saya mengenali, saya kenal semua orang di sekelilingnya, saya mengenali. Okey. Saya singkap balik. Okey. Semasa Piala Asia. Semasa kita dah kalah dengan Jordan dan Bahrain. Kita nak menghadapi Korea Selatan. Satu kuasa besar dalam bola sepak dunia. Di tangga 25 ke 24 masa tu. Okey. Motivasi saya kepada pemain masa tu, jangan balik dengan tangan kosong. At least kita score. Dalam kita bincang borak-borak tu, Miki ni, Faizal Halim ni kita panggil Miki. Tak tahulah sebab apa, Miki. Saya mengenali dia sebagai Miki. Dia kata, Datuk, sungguh sekejap. Dia pergi berlari ke bilik dia bawa mari seluar Umbro Pahang tu, nombor 7. Dia kata, Tok, 2 game sebelum ni tidur saya tak pakai seluar ni. Kalau saya pakai seluar ni, saya score gol tau. Okay. Dia kata macam tu. Saya kata, saya kata kalau Miki score gol lawan Korea ni, seminggu Facebook saya profile Miki je. So dia kata okey, lepas tu ramailah yang gambar-gambar player lain ni yang gini, campur lah dengan kitman lah, coordinator team lah, gitu orang menganjing-anjing, dan adalah berbagai janji-janji ni. Janji-janji orang kata memeriahkan suasana ni. Okey. Kita semua bermotivasi tinggi untuk orang kata skor gol lawan Korea. Kalau kalah pun kalah skor gol. Dan kita turun ke padang. Miki di gol dia tu dinobatkan Malaysia draw 3 sama, mendahului 2, kena 1, draw 1 sama, mendahului, betul, betul, Miki skor dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Asia. Edisi yang lepas. Kita balik ke Malaysia lepas tu dengan orang kata macam menang Piala Dunia lah. Draw dengan Korea. Dan kita membawa satu oleh-oleh daripada Doha, jaringan draw dengan Korea, jaringan terbaik Miki. Saya balik tu, saya meletak jawatan. Kerana saya rasa sampai masanya dah. Saya dah bawa Malaysia selepas 43 tahun tu. Alhamdulillah. Saya pun bekerjasama rapat dengan Dato' Aflin masa tu untuk filem Harimau Melaya. Sangat-sangat bekerjasama rapat dengan dia. Okey. Sehinggalah kejadian yang menimpa Miki tu. Hari Ahad. Satu hari Ahad tu. Saya keluar rumah dalam pukul 2:03. Saya keluar rumah. Driver saya ambil. Lepas tu saya kata tak payah naik kereta saya. Naik kereta awak je. Saya keluar. Saya kata kita pergi minum ke Bradfield. Rumah saya dekat Bradfield. Saya minum. Daripada Bangsa saya pergi minum Bradfield. Saya menerima call daripada seseorang yang ada di tempat kejadian. Beritahu saya, Datuk, Miki kena sembah asid. Terduduk saya depan kedai tu. Depan kedai mamak, terduduk saya. Saya tak boleh nak kata apa. Terduduk saya. Driver saya datang. Dia ingat saya jatuh sebab apa semua datang. Saya masuk dalam kereta. Saya call satu lagi orang untuk mengesahkan kejadian. Dan bertalu-talu mesej pada saya. Saya dihubungi oleh rakan-rakan polis saya. Kata Miki akan dibawa ke Thomson Hospital. Dan saya diminta oleh dari kalangan ahli keluarga dia untuk bersama dia. Saya pergi. Saya sampai ke Thomson Hospital, ramai orang. Saya dibenarkan masuk. Saya antara orang yang pertama. Saya nak kongsikan sedikit. Apabila Miki nampak saya, saya bersama satu dua orang lagi. Masa tu belah kiri dia semua dah habis. Semua dah dibalut sampai ke bawah. Dia balut memang dah 100% dah habis. Dia pegang tangan saya.
Dia pegang tangan saya, dia kata, kalau dia tak nak saya main bola, jangan buat saya macam ni. Saya peluk dia, saya menangis. Sampai sekarang, saya tak tahu siapa dia tu. Saya tak tahu siapa dia tu. Jadi, biarlah ia menjadi satu tanda tanya. Dia tu mungkin buki, mungkin tidak, mungkin siapa. Tak tahulah. Biar masa dan takdir yang menentukan. Ya, betul. Bagi saya, personal, beberapa tahun saya mengenali dia. Semasa dia mula datang ke Pahang daripada Pulau Pinang, lepas tu ke Terengganu, lepas tu ke Selangor, saya jamin 100% Buki tiada dalam kamus hidup Faizal Halim. Seorang player yang bernama Faizal Hakim Miki ni tak akan terpengaruh dengan agenda Buki. Itu saya sebagai bekas pengurus dia, saya menjamin betul-betul. Tapi apa yang dia masukkan tu, Kita tak tahu. kita tak tahu. Wallahualam. Yelah, cuma ianya dan tak tahu lah nak mengaitkan ke dengan tragedi-tragedi yang lain berlaku. Pasal pelik dalam 2-3 minggu ada, setiap minggu ada satu benda berlaku masa tu kan. Itu yang menjadikan kita orang pun pelik apa benda ni. Dan takkanlah kita layan bola sampai macam tu sekali dia punya ketaksuban kita pasal bola ni kan. Jadi Tok, benda macam ni Tok, kalau kita nak merungkai Tok, lebih baik orang macam saya Tok, serahkan kepada pihak berkuasa Tok. Yelah. Jadi orang pun lebih berwibawa Tok. Betul. Kalau dia orang ada sembunyikan apa-apa yang tak patut dia sembunyikan di pandangan mata, ya, apa yang mampu saya harapkan, terimalah pembalasan esok. Yelah, betul. Ya, kalau saya nak kata nak terima pembalasan di dunia, tak mungkin Tok. Ya, biarlah apa. Mungkin orang tahu. Datuk pun mungkin dengar cerita versi yang di sebalik-sebalik Tok. Tapi saya kita tak nak spekulasi. Saya tak nak spekulasi sebab betul. Saya sangat-sangat menghormati semua yang itu. Saya percaya semua orang cintakan bola sepak Malaysia. Betul. Ya. Okey, saya nak bawa sedikit tentang Ultras. Tok sebagai team manager, pandangan Tok sendiri tentang keberkesanan Ultras dan juga penting ke Ultras untuk Harimau Melaya. Pada saya, Harimau Melaya adalah Atras Melaya, Atras Melaya adalah Harimau Melaya. Yeah. Sangat penting jika digabungkan bersama akan mencetus satu impak semasa perlawanan. Betul. Dan kami kalau dululah sangat-sangat memerlukan, orang kata, sokongan Harimau Melaya ni, gimmick yang cuba dibawa, apa yang cuba diterapkan, kecintaan dia kepada negara, kepada bola sepak sangat-sangat tinggi. Saya harap diorang terus bersama pasukan Harimau Melaya. Boykot yang baru ni, Ya, affect ramai orang. yalah, kalau kita cerita kecewa ni, semua orang kecewa lah. Tapi yang penting move forward, teruskan, mulakan dengan kempen AFF ni. Kami dengar Harimau Melaya akan disokong kembali oleh Ultras Melaya di AFF ni, insyaAllah. Okay. Kan itu yang saya dengar. Tapi itu yang buat saya pelik juga, kenapa pada satu ketika apa yang menyebabkan diorang ni tak pergi menyokong. Pasal saya ni taklah sampai ke level Ultras, tapi jenis saya sokong satu tim. Bila-bila tim tu tengah main, saya akan cuba juga tengok. Saya tak peduli sangatlah tentang dia punya, yalah, macam kalau kita tengok bola EPL, orang duk cakap Glazers out, FSG out, ni semua club owner ni semua kan, kita duk bising-bising, tapi tim kita akan terus sokong kan. So bila saya dengar cerita yang langsung tak turun stadium untuk Piala Merdeka, saya rasa macam terkejut juga sampai macam tu sekali. Terkesan Dia, Atras Melaya, cuma memboikot 2 perlawanan di Pesta Bola Merdeka. Sebab
saya tak mau ulas lah. Tapi mereka masih bersama Harimau Melaya di lawan China Taipei di Kuala Lumpur dan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ya. Dia orang bersama. Selepas tu apa yang berlaku tu mungkin menzahirkan kekecewaan yang amat kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Yang saya pun tak boleh, saya menghormati kebanyakan individu yang dalam Atlas Melaya, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, makan nasi bungkus bersama, makan bersama. So saya menghormati pendirian mereka, dan apa yang mereka cuba sampaikan itu adalah hak sebuah, saya tak panggil Atlas Melaya ni satu organisasi. Dia adalah satu gerakan revolusi yang untuk memantapkan bola sepak Malaysia. Bila satu gerakan, dia akan ada kekecewaan dan ada pendirian, dan penyokong yang paling berpendirian dan paling mempunyai jiwa di Malaysia adalah Atlas Melaya. Yang lain tu mungkin ada yang makan kuaci, mungkin ada bangsa menang je. Tapi Atlas Melaya sepanjang saya bersama skuad kebangsaan di Indonesia, di Gelora Bung Karno, mana nak cari untuk menghadapi gelombang Bung Karno. Ya, betul. Di Doha, aktiviti sendiri yang mereka buat sampai ke titisan darah terakhir lah bersama. Betul. Jadi ada geng-geng jual motor, jual apa nak terbang ke sana. Saya rasa Datuk pun kreditkan sokongan di dalam filem Harimau Melaya. Ya, betul. Dan perjalanan hidup tu dalam bola sepak nampak ke mana lagi? Where are you going to? Daripada jual air kat stadium sampai jadi team manager Malaysia, masuk ke AFC setelah 43 tahun tak masuk. Dan Tok berhenti. Okey, ya faham Tok nak, tapi ada Tok rasa sayang dengan bola sepak, nak sambung lagi ke? Ada tak cita-cita lain selain daripada yang Tok dah buat sekarang ni? Ada? Saya, Tok, terus terang Tok, kalau ikut orang kata di mulut Tok, tak ada dah Tok. Tak ada lah. Kalau ikut di mulut. Tapi kadang-kadang Tok, bila baca-baca, kadang-kadang terjumpa, contohnya bila saya baca satu komen dalam online, bila contohnya dalam komen tu dia kata, kami ball picker Stadium Bukit Jalil merindui Datuk Kamarul. Tu lah. Tersentuh dah dia lepas tu ada orang hantar message, please come back. Bukan, itu saya boleh I boleh vouch. Saya pernah nampak player-player national team ada menghantar message kat Datuk Kamarul, tanya khabar, cakap bila nak datang balik. Dia memang disayangi. Sebab tu saya buka dengan benda tu. Dia disayangi oleh pemain-pemain bola sepak Malaysia. Seperti mana saya rasa pemain-pemain juga menyayangi Kim Panggon. So bila detik Datuk cakap Datuk nak berhenti, reaksi pemain macam mana? Saya hantar satu nota. Saya forward kepada semua pemain. Semua pemain ada membalas dari segi note juga dan voice note. Benda tu biarlah saya simpan dalam kamus hidup saya, dan cuma saya memperdengarkan benda-benda tu semua, dan saya saya share dengan Coach Kim Panggun selepas saya tu, supaya dia dapat manage keadaan apa-apa semua tu. Dan selepas saya pergi, Malaysia kalah 2 kali dengan Oman. Dan lepas tu itu pelik tu. Kalah sekali dan Malaysia gagal untuk kepusingan ketiga Piala Dunia. Bukan Piala Asia, Piala Dunia. Piala Dunia, ya. Indonesia layak. Ya, betul. Indonesia layak, sedangkan Malaysia saya rasa ranking yang berada jauh lebih baik daripada Indonesia. Tapi itu antara kekecewaan Kim Panggun. Ya, betul. Kekecewaan. Patutnya kalau kita dah mendahului bulan 11 tu, kita dah mendahului 6 poin. Ya, betul. Kita cuma daripada 4 perlawanan seterusnya tu, kita perlukan berapa poin je. Draw 1 macam tu je. Draw 1 menang 1 kita kalah 1, kita drop 1 poin tu. Jadi kita gagal. Dan lepas itu Datuk pun sedia maklum, selepas itu bermacam-macam masalah yang membelenggu Persatuan Bola Sepak Malaysia.
Okey, saya nak tanya ni. Kenapa Malaysia boleh kalah dengan Oman macam tu? Kita orang tengok tu, kita orang tengok game tu. Kita orang rasa Saya tengok game ini tu. bukan macam tim Malaysia main. Kita cakap. Saya tengok game tu. Ah. Saya tengok satu perlawanan tu. Di Bangsa. Masa tu Tak pergi stadium. tak, yang memula lawan di Muscat. Okey. Masa tu game 2 pagi. Okey. Kitman saya, Ya. Herman, di drop pada squad tu. Dan beberapa orang lagi tak ada yang bersama saya, tak ada squad tu. Pergi ke Muscat. Herman call saya 12:30 malam. Dia kata, "Datuk, buruk-buruk pun tim kita, Datuk. Jom kita pergi tengok." Lepas tu saya kata, Aduh. saya kata, "Pukul 2 pagi lah, Man, bulan puasa ni." Saya kata. So pukul 1.30 dia call saya lagi, "Tok, ada mamak dekat Sungai Bercala ni, Tok, buka. Wow. Datuk datang sini kita tengok." Lepas tu saya kata kat dia, "Man, gila ke? Bekas manager Malaysia, Kitman pasukan Malaysia tengok kat mamak game ni." Lepas tu saya kata, saya tak nak pergi. Start game pukul 2. Dia lah antara orang yang berwhatsapp saya, "Tok, gini. Daripada Oman pun ada gini. Saya mengambil pendekatan tak nak ambil tahu. Sehinggalah game tu habis pukul 4. Pukul 6 pagi saya menerima WhatsApp daripada seorang barisan kerja latihan daripada squad tu, dan saya masih lagi cuba untuk bertimbang rasa lah dalam membuat keputusan tu. Sehingga perlawanan kedua di Kuala Lumpur, bulan puasa juga, saya tengok di Bangsa main pukul 10 malam. Saya dengan Herman tadi beberapa orang. Suasana sangat saya ada beberapa orang yang bersama saya. Suasana sangat. Herman menangis, saya menangis. Tengok bola menang. di sport bar ni, tapi menangis. Malaysia kalah game tu. Pukul 12 lebih, wife saya call. Lepas tu dia kata, "You okay?" Yeah. Betul, saya kata, "Okay." Banyak dayu habis dengan tim ni. Saya, aduh, Herman datang pada saya, peluk saya. Dia kata, "Tok, tak jadi macam ni, Tok." Lepas tu saya okey lagi. Menjelang pukul 2.30, 2-3 orang player mula call, kata, "Datuk, kita nak sahur supper dengan Datuk ni. Okay, we want supper with you." Okay. Saya buka kitchen di Bangsa. Saya kata, buka sama-sama. Saya datang. Saya cuba elakkan daripada untuk bercerita apa-apa semua, tapi untuk saya terbuka hati untuk kembali. Tapi Datuk pun tahu, Tok, macam mana sayang saya pada bola sepak Malaysia. Yeah. Datuk pengarah filem yang kita buat, Tok. Macam mana kita dedikasikan tu, Tok. Tapi jika masih lagi keadaan berterusan macam ni, Tok, saya Susah. biarlah saya berundur, Tok. Saya, orang kata, bukan tak ingin, mungkin. Tapi kalau Datuk menang timbalan presiden tu hari, saya dah bersama KL. Tok kalah lah. Aduh, tak payah nak cerita pasal kalah. Tapi itulah, terima kasih Datuk kerana sentiasa memberi semangat, sentiasa memberi sokongan pada saya. Pasal saya ni ramai yang tak tahu, memang saya minat bola sangat-sangat. Cuma saya tak cerita kat orang. You tak tengok lah, you takkan nampak dekat Instagram saya borak pasal bola sangat. Tapi tanpa anda ketahui, saya buat 2 rancangan bola sebelum ni. Kami Geng Bola, yang apa kita duk bincang pasal bola. Dan saya memang almost every year saya akan pergi ke Anfield untuk tengok bola. Dan saya study juga bola-bola ni. Saya minat sangat, saya minat. So minat, dan saya kagum dengan orang-orang boleh mengendalikan pasukan, boleh team manager, owner, macam masa TMJ mula membina JDT menjadi GAH begitu. Saya sangat bangga. Saya rasa macam wow, hebatnya ada orang yang sanggup buat something macam ni untuk Malaysia. Harapannya nanti ni menjadi contoh untuk orang lain lah, kan? Betul kan? Supaya
kita akan ada, yelah, kalau orang kata JDT ni Man City, mesti ada tim lain yang jadi Arsenal, tim lain yang jadi Chelsea, yang tim lain yang Malaysia punya. Barulah orang-orang kita akan lebih bersemangat untuk turun tengok bola. Dan saya rasa lah lebih semangat ramai anak-anak kita pasal akses kita mudah untuk pergi ke stadium lokal, untuk pergi ke stadium. Betul tak? Saya berharap satu masa nanti bola sepak Malaysia kembali berada di landasan yang tepat. Alhamdulillah. Untuk sepatutnya kalau ikut kempen sekarang ni kita dah bermain di kelayakan Piala Dunia. Ya, Dan betul. Ya, sebenarnya untuk tahun 2026 ni adalah peluang terbaik sebab Piala Dunia yang akan datang di Mexico, USA dan Canada dah ada 48 tim. Indonesia tu sekarang ni nak mengejar 8+1, jadi 9. Indonesia tu dah berada di kelompok 18 terbaik Asia untuk itu. Dengan poin yang didapat sekarang, draw beberapa kali tu, sebenarnya peluang dia sangat cerah. Sekarang kotak Asia untuk ke Piala Dunia 8+1. 8 wajib, 1 akan play off. Dengan mana saya kurang pasti itu. Sebenarnya itu adalah peluang terbaik, tapi benda dah berlalu, lupakanlah. Jadi mungkin untuk kelayakan 2030, mana tahu saya dengan Dato' Aflin comeback. Dato' Aflin, saya mengenali dia. Terima kasih Dato' jemput saya. Saya mengenali dia, hampir mengenali ke rumah dia 2-3 kali, bersama dia dalam pembingkinan filem Harimau Melaya. Jiwa dia sangat-sangat ikhlas. Tapi itulah Tok, apa nak buat Tok? Betul. Orang baik ni Tok kadang-kadang susah Tok. Tak apa. Tu Datuk kalah Tok. tak apa. It's okay. Kami mendoakan yang terbaik untuk mereka-mereka yang berjaya di KLFA, untuk menaikkan KLFA. Jagalah KLFA dengan baik, insya-Allah. Orang banyak mengharap pada tim baru KLFA. Tolong selesaikan masalah player-player. Betul. Saya nampak sendiri orang player hantar mesej kat Datuk Kamarul ni. Kita pun tengok dia minta tolong, minta apa. So insyaAllah tim baru ni boleh membantu. Okay, Datuk Kamarul, thank you so much kerana datang berkongsi dengan kita orang maklumat-maklumat yang semuanya telah telah berjaga-jaga sangat berjaga-jaga Datuk Kamarul bercakap-cakap tapi alhamdulillah banyak juga yang kita dapat informasi daripada Datuk Kamarul, supaya orang di luar sana nampak sedikit sebanyak bagaimana operasi Harimau Melaya. Kan apa yang perlu berlaku. Semua orang manusia. Kita semua manusia, semua ada perasaan, semua ada hati yang mudah tersentuh. Kerana apa? Jangan anggap semuanya adalah urusan perniagaan sahaja. It's not just business, it's not just work, but it's also about the heart. Itu kena ada hati tu, kena ada passion tu untuk jadikan sesuatu benda lebih besar. Dan macam saya tengok Indonesia lah tu itu passion tu. Dia orang memang all out bagi kan. Dan Presiden dia Erick Thohir. Ya, betul. Sangat-sangat Tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mak Saleh je. Sebab heritage yang diambil oleh Indonesia yang sedangkan berbeza dengan naturalisasi yang diambil oleh Malaysia. Satu melalui satu sudut je. Selepas 5 tahun bermain di Liga Malaysia. Cukup 5 tahun itu. Sedangkan Indonesia scouting dia buka lebih kepada heritage tu. Indonesia bukan naturalisasi yang contohnya beberapa yang ada sekarang itu bukan naturalisasi, bukan daripada liga dia. Betul. Dia heritage. Yang contohnya kalau Erick Thohir keluar, dia kata ibunya dari Maluku. Punya yayasan di sana. Itu. Jadi lagi satu pendekatan Erick Thohir untuk mewarganegarakan seorang player itu, saya sangat-sangat kagum. Satu proses kenegaraan yang telus. Dan orang kata, hoi, meremang bulu roma kita. Saya ingat selepas proses naturalisasi kepada Liridon yang kita buat di pejabat pendaftaran, yang kita pamerkan proses kenegaraan dia, lepas tu tak ada dah. Kita tak nampak, dengar-dengar berita je.
Jadi saya cadangkan kepada pihak-pihak yang tertentu, tak kira lah, yang persatuan tu persatuan lah, yang di pihak pendaftaran tu, bila nak naturalisasikan ataupun nak mewarganegarakan seseorang player ni, proses kenegaraan tu kena tekankan lah. Biar dia angkat sumpah, pakai baju, janganlah pakai baju. Aduh. Tengok Indonesia dengan itu songkoknya dengan tie merah, hanya kan proses kan itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia, saya rujuk kepada kawan saya, bila saya tanya dia, ini penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri, kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak ada jiwa. Jadi susahlah. Jadi bila kita ambil, bila dia main tak elok sikit, kita nak menyalahkan pemain tu. Berbeza. Heritage, Corbin Ong heritage, Matt Davis heritage, Daniel Ting, apa semua tu, semua heritage. Yang naturalisasi ni kan, itu yang kita kena lalui proses kenegaraan tu. Kita nak mewarganegarakan dia. Ya, betul. Sebab dia layak mengundi tu. Oh, ya. Dia warga negara ICBQ. So buatlah dia punya proses tu betul. Proses betul. Saya rasa selepas Liridon, kita dah tak nampak. Tahu-tahu kita keluar je. Itu jadi macam litak orang tam, main 1-2 match, betul lagi balik. Ya, betul. Pihak wajib ketatkanlah sikit. Bukan nak ketatkan apa, standard tu, proses ke. Janganlah ambil mudah. Jadi bila tu kita nak kena bagi rakyat tu doakan. Tu. So orang tu rasa betul lah dia ni buat benda betul-betul nak jadi rakyat Malaysia kan. Ya, betul. Untuk menegakkan tim bola sepak kita. Okey. Guys, sekali lagi terima kasih kepada Tok. Thank you Tok. Terima kasih Tok. Bersama untuk berkongsi dengan kita. Datuk punya perkongsian memang mantap coy, dan kita semua ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton. Anda dapat mendengar sedikit sebanyak tentang latar belakang dan apa yang berlaku di belakang tirai pasukan Harimau Melaya dan juga pasukan bola di Malaysia. Jadi harapannya anda semua mendapat sedikit ilmu dan juga mendapat manfaat untuk diri anda semua. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan dalam Padu Podcast bersama saya Datuk Afli Syauqi. Assalamualaikum.